Kita cari dia punya apa? Lokasinya pula. Kenapa nak cari lokasi tak, cik? Bukankah dia mesti bertindak? Betul. Tadi tu, boleh tak? F yang kita dapat tadi tu, nama dia apa? Daya hidrostatik purata. Dia tu purata. Boleh? Kalau hidrostatik betul tu, yang warna merah atas ni tak? Warna merah ni. Boleh tak? Guna yang bawah ni. Jadi dia ada banyak. Banyak daripada atas ni sampai ke bawah. Anak panah tu. Bilion benda tu. Jadi kita nak cari purata dia. Yang kita dapat tadi ialah purata. Boleh? Nama dia ialah purata. Benda yang purata ni selalunya bertindak dekat tengah-tengah. Boleh? Benda yang purata ni selalu bertindak kat mana? Kat tengah-tengah. Dalam kejuruteraan kita panggil apa? Centroid. Dia bertindak dekat centroid. Centroid siapa? Centroid di mana persamaan itu bermula. Mari kita tengok. Force ni datang daripada siapa tadi? Boleh tak? Bermula dengan mana? Persamaan dia bermula dengan P sama dengan ada dF bagi D. Dia bermula daripada situ. Persamaan apa? Tekanan. Boleh? Jadi, ini bermaksud force kita ni mestilah bertindak dekat tengah-tengah tekanan antara titik 1 dengan titik 2. Boleh faham ayat saya ni? Boleh tak? Jadi, F ni bertindak kat mana? Di tengah-tengah tekanan antara 1 dengan 2. Boleh tak? Tengah-tengah ni dalam bahasa kejuruteraan apa? Centroid. Boleh tak? Centroid of pressure. Boleh? Centroid of pressure. Tengah-tengah tekanan tu. Dekat mana tengah-tengah tekanan tu, Cik? Jomlah kita hentam dia letak dekat sini. Baik, kita pun mana kita tahu. Itu yang nak dicari tu. Panggil dia apa? CP. Center of pressure. Boleh faham ni, tuan-tuan? Center of pressure. Center of pressure ni apa, Cik? Tengah-tengah tekanan. Yelah nak tahu apa, Cik? Tengah-tengah tekanan ni ialah tempat daya purata hidrostatik bertindak. Dapat ayat saya tu. Okey. CP ni ialah tempat F tu bertindak. Ni dua F yang kita cari ni tadi kan. Sama ada cara tegak ke cara sending. Tempat dia bertindak tu nama dia apa? CP. Jadi kita lukislah anak panah warna oranye ni. Oranye ke apa warna ni? Okey, bertindak melalui titik mana? Titik CP. Inilah tempat dia bertindak. Force tu bertindak dekat sini. Dia tak bertindak tempat lain. Boleh faham, tuan-tuan? Dia tidak bertindak tempat lain. Ini ialah tempat dia. Boleh? Jangan kamu pindah lah kampung dia. Kampung dia memang dekat CP je. Okey? Walaupun bila kita nak cari berapa nilai dia, ada tulis CP kan tu? Tak ada kan? Yang dia tulis adalah H bar. H bar ni apa? Tengah-tengah permukaan. Tapi tempat dia bukan tengah-tengah bukan. Tempat dia nama apa? Center of pressure. Itu jangan lupa tu. Tempatnya di situ. Boleh tak? Masa dia bertindak, dia mesti bertindak apa? 90 darjah ni, 90 degree. Jangan lupa ni. Semua daya daripada bendalih, daripada fluid mesti bertindak apa? 90 darjah. Normal to the surface. So dekat sinilah F tu bertindak. Okey. Jadi bila orang tanya, dekat mana locationnya? Dekat CP. Betul orang tanya lagi. Kenapa orang tanya? Sebab orang tu tak tahu CP tu kat mana. Habis CP kat mana? Dekat center of pressure lah. Yelah, center of pressure tu dekat mana? Macam mana nak jawab tu? Bila orang tanya, center of pressure tu kat mana? Ya tak ya juga, betul. Nampak tak? Jadi tak bolehlah kita cerita lah, dia bertindak kat CP. Kalau orang yang akan bertanya, dia akan tanya, CP tu dekat mana? Kat tengah-tengah pressure lah. Yelah, tengah-tengah pressure tu kat mana? Kan susah nak jawab tu. Right. Kalau center of gravity, senang kita cerita. Center of gravity tu dekat mana? Tengah-tengah jasad. Yelah, tahulah tengah-tengah. Dekat mana? Dia kalau diukur tegak, jaraknya H bar. Kalau diukur sengit, jaraknya Y bar. Boleh faham tak apa saya nak sampai ni?
Maksudnya tak bolehlah disebut CP tu saja. Kena sebut exactly lokasinya. Maka kita panggillah jarak itu. Kalau saya ambil, saya ada warna apa ni? Saya guna putih balik semula. Ni jarak ni kalau diukur tegak lurus daripada titik CP ke permukaan bebas ni. Boleh tak? Ini kita panggil dia sebagai, ni saya nak panggil dia sebagai HCP. Senang nak ingat kan? Tadi H bar tengah-tengah, HCP adalah jarak dari permukaan bebas ke titik CP. Senang. Kalau macam tu, dalam arah Y ni pun boleh juga kita cari apa jarak dia. Guna kaedah yang sama. Kita panggil dia apa? YCP. Itulah dia, tuan-tuan. Okey. Bila tengok gambar ni betul-betul kan? Bila kita tengok gambar ni betul-betul kan? Kalau kita ambil lah kalkulator kita sekarang ni kan. Ambil kalkulator ni. Sengitkan dia duduk dalam air. Boleh tak? Ambil air dalam baldi tu. Boleh tak? Baldi besar tu. Kemudian tenggelamkan kita punya ni. Sengitkan kita punya kalkulator ni dalam air. Alright? Kita bila masuk tangan kita ke dalam air tu, kita rasa tangan kita ni macam kena himpit. Ya tak? Kita rasa macam dihimpit. Kalau kita masuk dalam swimming pool contohnya kan. Dah lama tak masuk swimming pool ni. Alright? Masuk dalam swimming pool, apa kita rasa? Rasa badan ni macam kena dihimpit. Siapa yang himpit, tuan-tuan? Itu dia tu, anak panah merah, biru, kemudian oranye, kemudian merah. Itulah benda yang menghimpit kita. Boleh tak? Menghimpit kita. Itu yang kita rasa benda seolah menekan kita. Okay? Alright. Tapi bila kita tengok dalam gambar kita ni, ada force tengah kena pada permukaan. Kemudian tadi saya dah suruh kamu buat, sengitkan kalkulator, buat 2 garisan naik ke atas sampai dia jumpa permukaan bebas. Garisan tu nama dia apa? OX. Kalau kamu boleh bayangkan sekarang, OX tu sebenarnya apa? Paksi. Boleh tak? Paksi ni dia adik-beradik macam engsel. Kamu tahu tak engsel? Engsel dekat pintu. Apa kerja engsel? Engsel ni adalah tempat untuk benda berputar, ya tak? Kalau ada daya yang menolak atau menarik pintu. Pintu tu dia tak akan buka sendiri kalau tak digunakan daya. Soalan macam mana dia boleh terbuka, Encik? Sebab kamu bagi daya. Yalah, saya tahu lah dia bagi daya. Tapi macam mana dia boleh buka? Sebab ada engsel. Boleh? Bila kamu bagi daya, kamu pegang aja kamu punya knob pintu tu, kamu ada tolak atau buka, kamu menghasilkan daya. Daya ni pula didarabkan dengan jarak dari tangan kamu sampai ke engsel. Bila ada daya darab dengan jarak, nama dia apa? Moment. Boleh faham tak? Ada momen, maka berlakulah putaran. Jadi itu saya kata, bila kamu masuk kamu punya kalkulator dalam kamu punya bathtub contohnya, atau dalam baldi, adakah kalkulator tu akan berputar pada permukaan bebas? Tak pernah ada lagi tu. Sedangkan kamu tahu dah, bila masuk aja dalam air, mesti ada daya bertindak 90 darjah pada kalkulator tu. Kemudian ada tempat nak dia berputar. Dekat mana dia nak putar? Dekat permukaan air tu. Boleh tak? Ada daya, ada jarak, ada paksi, maka berlakulah momen. Bila ada momen, berlakulah putaran. Tapi tak pernah tengok kalkulator berputar atas permukaan air. Ya tak? Kalau nampak, tak adalah kamu langkelah ni kan. Sama ada duduk kat Tampoi ataupun duduk dekat mana? Tanjung Rambutan. Tapi hukumnya inilah dia. Wujud ni, benda ni wujud. Kalau tak percaya, lepas ni pergi terjun. Cuba rasa. Sama tak? Jangan terjun seluruh badan. Separuh je. Separuh masuk, separuh lagi kat luar. Sama ke rasa dia? Tak sama. Yang dalam air tu akan rasa macam kena dihimpit. Right? Macam dihimpit. Siapa himpit? Itu dia. Hydrostatic force. Okey. Jadi dalam kes ni, apa yang nak saya sampaikan ialah walaupun ada daya, ada jarak, ada tempat dia berputar,
tetapi dia tidak berputar. Ini bermaksud bila benda tidak berputar sedangkan syarat dia dah penuh. Boleh tak? Contohnya syarat apa? Semua dah cukup lah. Syarat untuk boleh menikah tu semua dah cukup. Cuma dia tak menikah je. Maksud apa? Something wrong dengan dia, betul. Dia macam tu lah. Jadi dalam kes ni, syarat untuk berlakunya moment, berlakunya putaran tu dah ada. Tapi tak berlaku. Apa maksud dia? Oh, ini bermaksud some moment dekat garisan ataupun pada paksi OX ni mestilah sama dengan kosong. Boleh. Kalau dia tak sama, dia akan berputar. Kalau dia berputar, something wrong dalam pandangan kita atau pemikiran kita ni. Ikut hukum malam dia tak akan berputar. Walaupun ada cukup syarat dia. Okay. Jadi, some moment dekat OX sama dengan kosong. Bila tengok dalam kita punya gambar ni balik semula dekat atas, ada berapa daya yang kita ada dalam gambar ni, tuan-tuan? Boleh tak? Daya yang bertulis ada berapa? Hanya ada dua, betul? Satu warna oren, satu lagi warna putih. Ada dua daya saja. Satu bertindak pada DA, lagi satu bertindak pada titik CP. Maka kita kata F yang oren tu, boleh tak? Darabkan dengan jarak ke tempat dia nak berputar. Nak putar kat mana, tuan-tuan? OX. Boleh tak? Jadi tengok dalam gambar tu jarak dia namanya ialah YCP. Boleh? Tempat dia nak putar. Yang ni mesti sama dengan kita punya DF tu tadi. Darabkan jarak dia ke garisan OX. Jaraknya namanya ialah Y. Boleh? Okey. Tapi jangan lupa DF ni ada berapa? Satu je ke? Tak. Dia ada berbilion daripada satu. Jadi kena integrate seluruh luas yang kita ada. Apa maksudnya? Dari atas sampai ke bawah. Okey. Tadi kita dah kata DF ni sama dengan rho GHDA. Ya tak? Mana kita tulis tadi? Ni. Nampak tu? Okey. Kita kata rho GHDA. Tapi sekarang kita tengah bercerita dalam paksi Y. Boleh? Bila dalam paksi Y, takkan nak guna H. Kenalah guna dalam sebutan Y. Okey? Jadi apa hubungan dia? Hubungan dia tadi dah bincang. Tadi kita kata H bar sama dengan Y bar sin theta. Ya tak? Kalau macam tu, kalau buang barnya, maka tinggallah H sama dengan Y sin theta. Ya tak? Okey? Alright? Atau boleh tambah lagi satu. Ada lagi satu nama dia. ACP sama dengan siapa? Y bar lah. YCP sin theta. Benda sama je, betul? Okey? So, ambil ni masuk dalam persamaan tu. Jadi, saya akan dapat F darabkan dengan YCP sama dengan, boleh tak? Saya punya rho GY sin theta. Boleh tak? Tan darab balik dengan Y untuk semua area yang ada. Okey. Kemudian, rho G ni constant. Sin ni pun constant. Betul? Tak berubah sudut dia. Yang berubah hanyalah Y. Rho G sin theta. Ada tertinggal tak, tuan-tuan? DA tertinggal. Okey. So, saya bawa dia ke bawah. Rho G sin theta integration area. Saya dalam ni ada Y. Belah sini ada Y. So, Y kuasa 2 DA. Sementara tu, F ni pula tadi, kita dah tengok dah kat atas ni. F ni ialah rho GY bar sin theta A. Okey, itu ialah F. Darabkan dengan YCP. Kita pula nak cari siapa tadi? Kan? Orang tanya kita. F tindak kat mana? Center of pressure, CP. CP tu kat mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah tu kat mana? Tengah-tengah. Tengah tu nama dia YCP. So, kita nak jadi ialah YCP. So, YCP sama dengan ambil semua ni pindah ke sebelah kanan. So, rho G sin theta integration area Y square DA bahagikan dengan rho G
Apa tu? Y bar sin theta A. Tengok tu, bagikan semua. Okay. Bila tengok tu, dekat atas ada roji, kat bawah ada roji, buang. Sin theta ada kat atas, sin theta ada kat bawah, buang. Maka tinggallah kita YCP sama dengan integration area. Alright, Y square dA bahagikan dengan siapa? Y bar A. Tu dia. Alright, so YCP sama dengan integration Y square dA bagikan Y bar A. Okey, mari kita gulung ni balik semula. Gulung persamaan ni. Ni persamaan ni. Ini persamaan ni gulung warna hijau. Tadi kita gulung warna apa tuan-tuan? Mana dia tadi? Tadi kita gulung dia warna merah. Nampak tu warna merah. Okey, saya pindahkan merah ni turun ke bawah supaya dia nampak lebih kurang sama je. Supaya dia dekat. Tadi yang warna merah tadi, integration dia merah. Saya merahkan dia. Integration area HDA. Okey. Cuba tengok tu. Yang warna putih tu, alright? Ini. Tengok yang tu. Dengan yang warna merah ni, apa beza dia? Cik, walaupun kita orang ni mengantuk, alright? Tapi kita orang nampak lah beza dia. Ya, satu tu Y, satu tu H. Okay, alright? Mari saya betulkan. Yang H ni, ingat tak tadi H ni, boleh tak kita tukar dia dalam sebutan Y? Boleh kan? Mana dia? Ini tadi. Tu, dalam sebutan Y. Jadi, persamaan merah ni, kalau saya tukar dia menjadi sebutan Y, saya akan dapat je ni. Area Y sin theta dA. Sin ni constant. Constant ni kena duduk kat luar. Jadi, sin theta integration area Y dA. Nampak tak? Okay. So, yang ini, nama dia apa? First moment, ya tak? So, sekarang tengok ni. Apa beza antara dia dengan yang di atas tu? Selain warna. Okay. Selain pada warna, boleh tak? Yang membezakan ialah yang di warna merah ni, dia Y. Yang warna putih tu, Y kuasa 2. Boleh faham tak? Okay. Yang warna merah ni, nama dia adalah first moment. Boleh? First moment. Habis kalau kuasa 2, benda ni sama je. Sebiji rupa dia kan. Kecuali seorang tu kuasa 2, seorang lagi tak kuasa 2. Maka yang hijau ni kita panggil dia apa? Second moment, alright, of area. Inilah nama dia apa? Second moment of area. Yang kamu belajar tempat lain, alright? Kamu belajar tempat lain. Second moment of area ni, apa dia tu? Simbol ni adalah I, alright? Capital I. Kemudian subscript dia siapa? Subscript dia tempat dia berputar. Kat mana dia berputar ni tadi? Dekat OX. Maka dengan sebab itu YCP sama dengan IOX bahagikan dengan Y bar A. Kan dah jadi bertambah senang. Boleh tak? YCP sama dengan apa? IOX bahagikan Y bar A. Itulah dia lokasi dia. Okey. Kemudian orang tanya, macam mana cari IOX tu? Kena pula cari IOX tu. Nak cari IOX ni, integrate lah. Alamak. Part integrate yang kita tak suka sekali tu. Alright. Kita ni semuanya anti integration lah. Kita kalau boleh integration ni tak nak lah. Kan? Pening kepala. Okay. Jadi ahli matematik dah tolong buatkan. Mari saya lukis dia punya analogi dia. Supaya apa? Supaya senang nak faham. Dia macam ni. Ini adalah garisan OX. Okay. Katalah kita ada bentuk segi 4 macam ni. Ini segi 4. Boleh. Ahli matematik dah buat kan. Dia kata, kalau lah yang ini dipanggil sebagai base, yang ini dipanggil sebagai height. Dia kata, kalau kamu putarkan segi 4 ni dekat tengah-tengah dia. Boleh? Ini tempat dia nak putar. Yang warna merah ni. Boleh? Alright, nama dia adalah CC. Kalau dia putar kat tengah-tengah ni, maka I ni second moment of area. Dekat mana? Dekat CC.
ni sama dengan BH kuasa 3 bahagikan dengan 12. Okey. Itu kalau dia putar dekat tengah-tengah. Tapi dalam persamaan kita ni, ada ke tengah-tengah dia tulis tu? Tak. Dia putar kat mana? Putar dekat garisan warna biru. Kalau dia putar warna biru, ahli matematik kata, kalau kau nak juga, kau kena integrate lah. Okey? Jadi kita kata, aku part integrate ni, aku tak nak ni. Boleh tak kalau sekiranya aku nak guna ni juga? Boleh? Kita nak guna ICC BH kuasa 3. Kalau nak guna tu, garis biru tu kau kena pindahkan. Pindahkan ke mana? Pindahkan ke tengah-tengah ni. Boleh tak? Apa kita panggil dia? Transfer kan? Transferkan dia punya lokasi. Boleh faham ni tuan-tuan? Boleh tak? Pindahkan atau kita transferkan lokasi dia dari garisan mana? OX kepada CC. Boleh? Dalam hal ini, boleh tak? Kita tak boleh lah. Senang je cik. Ambil garis OX tu, jom pindah pergi CC. Tak mahu dia macam tu. Boleh? Dia ada hukum dia pula. Boleh tak? Maka hukum tu nama dia apa? Nama dia adalah parallel axis theorem. Ini juga belajar tempat lain ni. Dalam fluid ni nak apply je. Parallel axis theorem. Panjanglah ceritanya. Tapi saya pendekkan di sini. Kalau nak tahu lebih, kenalah cari sendiri ya tuan-tuan. Boleh? Jadi IOX ni sama dengan ICC tambahkan dengan Y bar square A. Inilah dia menggunakan parallel axis theorem. Dia kata IOX sama dengan ICC plus Y bar square darabkan dengan A. Boleh? Dia adalah matematik dia kat belakang tu ya. Macam mana nak sampai kepada IOX sama dengan ICC plus Y bar square darabkan dengan A. Ambil ni persamaan ni. Pergi bawa dia. Dia hilang nak mana dia. Masuk balik dalam persamaan ni tadi. Jom kita masukkan dia. Maka saya dapatlah YCP sama dengan ICC plus Y bar square A. Bagikan dengan siapa? Y bar A. Bukakan dia. Saya dapat Y bar square A. Bagikan dengan Y bar A. Tambahkan dengan ICC. Bagikan dengan Y bar A. Nampak tu? Okey. Ya, ini ada A kat atas. Ini ada A kat atas. Ini ada Y bar sekali. Di atas ada sekali. Ya, 2 kali. Okey. So, akhirnya kita dapatlah YCP sama dengan siapa? Y bar pluskan dengan ICC. Bagikan dengan Y bar A. Inilah dia. Lepas ni bila orang tanya dekat mana CP tu? Senang je. Y bar plus ICC. Bagikan dengan Y bar A. Okey. Nampak tak persamaan tu? Okey. Daripada persamaan ni nampak jelas bahawa YCP mesti lebih panjang daripada Y bar. Setuju ke tidak? Okey. YCP mesti apa? Lebih panjang daripada Y bar. Maka lukisan asal kita tadi ni betul lah dia. Betul. Tengok titik CP dekat mana? Titik CP berada nun di bawah daripada titik CG. Ingat tu. Boleh tak? Jangan pula besok kamu buat CP ni duduk pula di atas CG. Boleh? Confirm lah itu telah melanggar apa tu? Undang-undang alam. Boleh tak? Kamu bila melanggar undang-undang alam, boleh tak? Maka alam akan makan kamu lah. Boleh? Bila makan kamu, jumpalah lagi lain kali. Boleh? YCP. Tapi jangan lupa. Titik CP ni boleh diukur 2 cara. Betul? Lagi satu nama dia apa? HCP. HCP tak payah kita proof lah. Terus bagi je. HCP sama dengan H bar pluskan dengan ICC sin square theta divided by dengan H bar A. Itulah hukumnya. Boleh? Itulah 4 persamaan yang nak kita pakai, kita apply. Boleh? Benda ni sebenarnya senang saja asalkan kamu ingat dia punya hukum gambar asal ni.
Okey, gambar asal ni kamu kena faham. Okey. Bila persamaan ni dah diterbitkan, yang kita buat ni apa tadi? Menerbitkan persamaan. Dengan segala hukumnya telah saya ceritakan ni tadi. Boleh tak? Salah satu daripada hukumnya apa? Titik 3. Kamu nampak tak titik 3 sekali-sekali? Walaupun sekarang dah buka dekat pukul 4 ni. Titik 3 tu terbuka pada atmosfer. Berapa tekanannya? Tekanannya kosong. Jadi persamaan ini hanya boleh diguna pakai bila kita punya permukaan tu nilai yang berapa? Kosong. Sifar. Bila permukaan tu tekanannya bukan sifar, maka persamaan ni tidak boleh diguna pakai. Okey. Kemudian jangan lupa macam mana nak buat garisan OX, macam mana timbul garisan OX. Okey. So itulah hukum-hukum yang perlu kita ingat. Bila kamu dah dapat, kamu dah faham, boleh tak? Maka fluid ni akan menjadi mudahlah kepada kamu.